kita pada tengah hari ini adalah kita terus dengan tajuk yang terakhir itu hari, iaitu tajuk reka bentuk makanan. Okey, dalam kelas kita yang terakhir sebelum tutup sekolah, itu hari kita dah masuk sebahagian berkenaan dengan tajuk ini. Kamu boleh juga rujuk pada buku teks. Buku teks pada muka surat 145, reka bentuk makanan. Kita dah bincang apa itu maksud. Apa itu maksud reka bentuk makanan. Kita dah bincang kepentingan reka bentuk makanan. Kita juga sudah bincang berkenaan dengan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Ada halatan untuk menghidang, menghias, alatan untuk membentuk, mengukir, memotong. So saya harap kamu semua masih lagi ingat berkenaan dengan alatan-alatan yang kita dah belajar itu. So hari ini kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Ada dua di sini. Satu, reka bentuk makanan itu sendiri. Dan yang kedua, reka bentuk pembungkusan makanan. Dan bila kamu dah siap melakar itu, kamu semua akan menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Kamu akan menghasilkan reka bentuk makanan dan juga pembungkusan makanan itu sendiri. So kita teruskan. Untuk subtopik kita yang pertama pada tengah hari ini, iaitu melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Ini adalah salah satu contoh makanan, iaitu burger. Apa itu lakaran? Lakaran ialah satu lukisan awal ataupun lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas. So kamu freehand macam conten macam itu sajalah. Tapi nampak detail lah. Dan maklumat yang perlu ada pada lakaran itu adalah elemen reka bentuk. Apa elemen reka bentuk yang ada pada lakaran tersebut? Apa prinsip reka bentuk yang ada? Apa bahan dan juga dimensi? Ini adalah ini adalah satu contoh lakaran reka bentuk makanan, iaitu makanan di sini adalah nasi lemak. So dalam lakaran nasi lemak ini, ditunjukkan dengan detail dalam lakaran tersebut apa bahan yang digunakan di situ. Contohnya ada chicken rendang, rendam ayam, ada sambal, ada telur, telur rebus, ada kacang, ada apa lagi di situ, timun, ada nasi. So maknanya ditunjukkan dengan jelas dalam reka bentuk makanan itu apa bahan yang ada dalam penghasilan reka bentuk makanan itu. Kemudian elemen reka bentuk. Elemen reka bentuk kamu dah belajar masa tingkatan 1, kita belajar elemen, kita belajar prinsip. Elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan ataupun lakaran.
contoh ini, contoh satu makanan di sini, apa ni? Roti telur. Okey, roti telur. Siapa boleh bagi respon? Apa elemen reka bentuk yang ada pada lakaran makanan ini? Kamu boleh unmute kamu punya mic, boleh bercakap, tak apa. Siapa boleh bagi satu elemen reka bentuk yang dapat dikenal pasti pada lakaran reka bentuk makanan ini? Ciliang boleh Ciliang? Ataupun Akil? Siapa-siapa lah. Siapa yang boleh bagi jawapan? Apa elemen reka bentuk yang kamu dapat kenal pasti pada lakaran reka bentuk makanan ini? Ataupun boleh type dekat chat. Ataupun boleh send dalam grup WhatsApp. Kalau tak nak cakap, boleh send dalam grup WhatsApp. Boleh type dalam grup WhatsApp. Apa elemen reka bentuk yang dapat dikenal pasti pada lakaran reka bentuk makanan ini? Tekstur. Okey, Ciliong kata tekstur. Tekstur itu prinsip Ciliong. Bentuk betul. Elemen. Okey, bagus. Okey, tak apalah, kita teruskan. Okey, mungkin di sini ada garisan. Garisan pun ada di sini. Maknanya garisan nampaklah di sini di tepi bahagian roti ini. Garis bentuk pada telur ini kan. Telur bahagian apa ni, telur kuning ini. Okey. Elemen warna pun ada. Okey, nanti kita tengok lebih detail lagi. Okey. Yang kedua garisan. Garisan pun ada tadi dalam lakaran reka bentuk itu. Okey. Garisan adalah elemen melalui pergerakan titik dalam satu ruang. Okey, elemen garisan yang digunakan dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan akan memberikan impak yang lebih menarik kepada makanan dan pembungkusan tersebut. Okey, kemudian ada rupa. Apa itu rupa? Rupa dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan, bentuk biasanya ditetapkan mengikut konsep yang dikehendaki. Rupa inilah. Okey, rupa pizza. Okey. Kemudian ada bentuk. Tiga dimensi yang mempunyai ketinggian, kelebaran dan kedalaman. Okey. Warna. Okey. Tadi dalam lakaran roti telur tadi pun ada warna. Okey. Nilai. Ini lebih pada prinsip ni. Okey. Impak terang atau gelap sesuatu tone ataupun warna. Tone warna akan memberikan nilai yang lebih menonjol. Okay. Ada ruang, kawasan kosong di sekeliling objek, jarak atau rongga dalam suatu objek. So nampak kalau contoh di sini donat ni, nampak jelas lah ruang di sini. Okay. Kemudian ada tekstur, okay. Keadaan permukaan yang boleh dirasai melalui perasaan ataupun sentuhan pada makanan itu. Okay. Nampak jelas di sini permukaan kek di sini. So nampak dia punya tekstur. Saiz besar kecil itulah. Saiz makanan itu sendiri. Okey, prinsip reka bentuk. Okey, prinsip reka bentuk ialah konsep yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen bagi menjadikan satu struktur objek yang berkesan, bermutu dan menarik. Okey, contoh dalam makanan ini, okay, apa prinsip yang terdapat pada lakaran ini? Ini apa ni? Sate. Apa prinsip reka bentuk yang kamu dapat kenal pasti? Prinsip ni contohnya pengulangan, harmoni, kesatuan. Itu prinsip. Okay, pengulangan mungkin ada di sini ya. Nampak unsur yang sama dia berulang-ulang. Maknanya bahan yang sama yang digunakan dalam makanan ini.
dia berulang-ulang. Itu contoh pengulangan. Okay. Contoh di sini keseimbangan. Dalam makanan itu ada keseimbangan, iaitu suatu konsep fizik yang menekankan kesamaan berat, tarikan dan tumpuan pada satu objek yang berbentuk simetri. Contohnya susunan hiasan perlu seimbang sewaktu membuat reka bentuk makanan dan pembungkusannya. Okey, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, kontras. Kontras ni warnanya warna yang berlainan. Ini contoh dalam pembungkusan. Kontras dalam reka bentuk pembungkusan. Warna kotak ni ada dua warna kan. Warna purple di dalam, warna brown di luar. Ini untuk reka bentuk pembungkusan. Kemudian untuk reka bentuk makanan, apa benda ni? Salad ke apa ni, okey? Dia kontras. Maknanya roti ini warna brown, kemudian bahagian dalam dia ada salad, ada chicken, ni apa ni sayur, strawberry merah yang warna yang kontras. Okey. Maknanya warna yang berbeza. Okey. Seterusnya pengulangan. Macam tadilah saya cakap dalam makanan tadi ada satu elemen yang berulang-ulang. Okey, contohnya dalam kek ini, okey, berulang-ulang dia punya elemen kek ni. Cuma dia banyak tingkat. Begitu juga dengan dia punya pembungkusan ini. Corak pengulangan. Okey. Seterusnya keringkasan. Okay, keringkasan. Makanan yang dihasilkan itu adalah ringkas. Contoh roti. Ini reka bentuk makanan. Okay, ringkas dia punya roti. Ini dia punya pembungkusan. Reka bentuk pembungkusan. So contoh-contoh kita pada hari ini kita terus kepada banyak kita bagi contoh berkenaan dengan reka bentuk makanan itu sendiri dan juga reka bentuk pembungkusannya. Okay. Keringkasan, pergerakan. Okay, ada prinsip pergerakan di sini. Contohnya kek ini yang banyak layer ni kan. So nampak tindakan aliran yang akan memimpin pandangan mata dan perasaan terhadap sesuatu. Seolah-olah bila kita tengok di sini nampak pergerakan. Okay, ini dia punya reka bentuk makanan. Ini dia punya reka bentuk pembungkusan. Okay. Seterusnya penekanan. Okay, penekanan merujuk kepada penumpuan kepada sesuatu melalui gabungan elemen-elemen yang dicadangkan. Apa penekanan yang kita fokuskan pada reka bentuk itu. Okay. Seterusnya, pembahagian. Pembahagian ni paling senang nampak pizza lah. Kita bahagi-bahagikan kan. Okay. Kita potong-potong. Ini contoh pada reka bentuk makanan. Pembahagian. Dan yang kedua, pembahagian di sini pada dia punya pembungkusan. Maknanya kita buat banyak layer. So, kita bahagikan bahagi kepada beberapa elemen. Okay. Kepelbagaian. Kepelbagaian ni maknanya banyak. Pelbagai. Contoh, biskut. Contoh kepelbagaian di sini, pelbagai dari segi warna. Bentuk yang sama di sini tapi dia pelbagai dari segi warna. Okay, ini dia punya pembungkusan. Okay. Kesatuan. Okay, kesatuan merupakan penggabungan elemen dapat membentuk imej, konsep atau idea yang sempurna. Dan prinsip kesatuan yang diterapkan menjadikan sesuatu reka bentuk makanan dan pembungkusan itu lebih menarik. Okay, ini elemen kesatuan. Okay. Harmoni. Prinsip harmoni yang ada pada sesuatu reka bentuk makanan. Mewujudkan gambaran emosi yang positif, memberi ketenangan dan kegembiraan kepada individu. Sorry Chico, tadi ada orang call. Okay. Boleh Boleh. Okay. Seterusnya. Lakaran. Ini yang kita akan buat nanti. Lakaran serta justifikasi reka bentuk makanan.
Okay? Sebelum kamu membuat sesuatu reka bentuk makanan yang menarik, okay, kamu perlu menghasilkan lakaran terlebih dahulu. Maknanya kamu kena lakarkan makanan apa yang kamu nak buat. Okay? Okey, kejap eh. Okay, sorry, ada gangguan. Okay, lakaran. Lakaran reka bentuk makanan biasanya dihasilkan berdasarkan tema yang dikehendaki oleh pelanggan. Ada lakaran juga dihasilkan, perlu dijustifikasikan berdasarkan elemen dan prinsip reka bentuk. Maknanya dalam lakaran itu mesti ada elemen dan mesti ada prinsip reka bentuk. Tadi kita dah terangkan. Okay? Okay, ini contoh burger. Okay? Contoh kamu nak buat reka bentuk makanan, kamu nak menghasilkan burger. So, kamu perlu melakar dulu makanan burger itu. Okay? Dan dalam lakaran kamu ini mesti kamu labelkan. Tadi contoh kamu labelkan apa bahan. Okay, apa bahan yang kamu gunakan? Roti burger, ada bawang merah, ada daging ayam, kentang goreng, salad, tomato. Labelkan macam ni lah. Dan nyatakan juga apa elemen, apa prinsip reka bentuk yang ada dalam lakaran ini. So ini contoh lakaran reka bentuk makanan. Okay? So nanti kamu akan buat macam inilah nanti. Tapi makanan tu mengikut pilihan kamu sendirilah. Okay? Saya bagi contoh di sini untuk reka bentuk makanan burger. Okay? Kemudian ini lakaran pembungkusan makanan. Okay? Pembungkusan makanan ialah satu mekanisme yang menggunakan kaedah sains dan teknologi dalam memelihara produk bagi tujuan pengedaran, penstoran, penjualan dan penggunaan. Okay? Pembungkusan melibatkan proses reka bentuk, penilaian dan pemasaran. Okay? So, untuk projek kamu nanti, kamu perlu buat satu reka bentuk makanan pilihan kamu sendiri. Kemudian kamu perlu buat juga dia punya pembungkusan. Okay? Nak simpan makanan tersebut. Okay? Okay? Dan dalam pembungkusan tadi, yang pertama mesti ada tanda jenama. Okay? Tanda jenama. Tanda jenama merupakan salah satu elemen grafik yang penting. Okay? Yang penting dalam sesuatu pembungkusan. Tanda jenama merupakan nama yang diberikan kepada sesuatu produk atau perkhidmatan. So contoh di sini tanda jenama dia ni lah. Okay, logo macam kita katakan logo lah, Baskin Robbins. Okay, tanda jenama. Contoh untuk minuman kita ada Coca-Cola, Pepsi. Okay, itu semua tanda jenama. Dan tanda jenama ni fungsinya untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan kepada pengguna. Maknanya orang terus ingat. Biasanya tanda jenama ni senang untuk orang sebut. Yang famous, Baskin Robbins, McDonald, KFC, itu semua tanda jenama. Okay? Okay? Tadi tanda jenama. Dalam reka bentuk pembungkusan tu mesti ada tanda jenama. Yang kedua, tipografi. Tipografi di sini maksudnya adalah tulisan. Okay? Tulisan yang ada pada pembungkusan itu. Penggunaan tipografi adalah mencipta satu jenama kepada sesuatu produk. Setengah pengguna suka mengingat simbol daripada nama sesuatu produk. Penggunaan pelbagai bahasa juga amat digalakkan bagi menarik perhatian. Penggunaan tipografi yang unik dan kreatif. Contoh di sini, dia punya huruf. Untuk produk di sini kopi. Tapi macam mana dia spelling kopi itu? Menggunakan huruf yang jenis macam mana? Dan semestinya mesti
unik dan kreatif lah untuk penggunaan tipografi ini. Okey, seterusnya warna. Dalam reka bentuk pembungkusan itu mesti ada warna. Okey, kenapa mesti ada warna? Warna mewujudkan identiti sesuatu produk serta menyatakan sesuatu maksud. Contohnya sekarang yang paling senang kita ingat Milo. Untuk minuman Milo. Milo warna apa? Warna hijau. Maknanya terus orang ingat. Dia tak tukar-tukar. Orang ingat Milo terus warna hijau. Kalau contoh Coca-Cola. Coca-Cola terus warna dia merah. Pepsi apa? Biru. Dia warna ni memainkan peranan supaya senang untuk orang mengingatkan juga. Memberi kesan secara langsung kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Dan warna tu mesti warna yang menarik lah. Warna yang boleh menarik perhatian. Okey, ilustrasi. Ilustrasi maknanya gambar. Ilustrasi ni gambar. Untuk menggambarkan produk yang dibungkus. Contoh di sini, makanan ini. Makanan yang ada dalam ni kalau orang tak akan nampak. Bila kita dah packing, bila kita dah bungkus dalam tu, orang tak akan nampak makanan apa dalam tu. So di sini pentingnya ilustrasi. Ilustrasi ini untuk menunjukkan makanan apa yang ada dalam kotak ini, dalam pembungkusan ini. Contoh di sini makanan nugget kan. So diletakkan gambar nugget di luar kotak ini. Dan gambar itu mesti menarik lah. Ilustrasi atau gambar yang digunakan perlu menarik, unik dan sesuai dengan reka bentuk makanan yang dibungkus. Gambar ini seboleh-bolehnya biasanya orang jual ni dia akan edit gambar itu supaya nampak lagi menarik, lagi cantik. Penggunaan ilustrasi perlu kreatif, menarik dan tidak terlalu padat supaya dapat memberikan keharmonian kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Dan gambar ini jangan terlalu crowded. Kalau crowded, orang akan nampak tak cantik lah, tak menarik. Reka bentuk itu sendiri. Reka bentuk apa? Bentuk 4 segi, bentuk segitiga, bentuk bulat yang mempunyai pembungkusan itu. Okay, reka bentuk pembungkusan perlu menepati beberapa sifat, iaitu mesti ergonomik. Ergonomik ni maknanya dari segi ekonomi. Murah lah. Okay, mudah dibawa. Bila orang beli, senang dia nak bawa. Contoh di sini, pembungkusannya dia buat beg yang ada tangkai ni kan. Senang orang nak pegang. Contoh untuk kopi. Kopi dia punya cup ni kan, Starbucks. Okay, contoh. Senang nak bawa. Ni untuk sandwich. Okay. Selamat diguna serta mesra alam. Mesra alam ni maknanya dia tidak menjejaskan alam sekitar. Okay. Reka bentuk pembungkusan perlu bersesuaian dengan produk yang hendak dibungkus. Okay. Perlu sesuai dengan produk makanan yang hendak dibungkus. Contoh di sini, sandwich. Sandwich kamu buat bentuk segitiga contoh. So, dia punya packaging dia punya reka bentuk pembungkusan pun bentuk segitiga. Bersesuaian dengan produk yang hendak dibungkus. Okey? Maknanya bila letak makanan di sini dia tak rosak. Contoh untuk buat air ni kan, kopi, Starbucks. Okey, dia punya cup dia, pembungkusan dia mesti boleh isi air tu. Bukannya kita letak air, dia punya kertas dia punya pembungkus dia tu akan jadi koyak, akan jadi cair ke tak. Dia mesti sesuai. Kemudian maklumat. Apa maklumat yang kamu letak pada pembungkusan itu? Okay? Maklumat merupakan elemen yang penting dalam mereka bentuk sesuatu pembungkusan. Setiap bungkusan mestilah mempunyai maklumat yang perlu disampaikan kepada pengguna. Okey. Apa maklumat makanan yang kamu nak bagi tahu kepada pengguna? Okey, itu maklumat. Saiz. Okey. Reka bentuk pembungkusan yang berlainan saiz dapat memberikan lebih banyak pilihan mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Dan biasanya saiz itu dia bergantung kepada saiz makanan yang kamu nak hasilkan. Okey.
Lakaran serta justifikasi pembungkusan makanan. Ini contoh lakaran untuk pembungkusan makanan. Contoh apa bahan yang digunakan. Ini menggunakan bahan kertas luksina. Kertas yang kita boleh nampak dalam dia tu. Bawah ini menggunakan kertas keras. Kamu labelkan semua apa maklumat bahan yang kamu gunakan. Kemudian sama macam tadi makanan tadi juga. Apa elemen, apa prinsip reka bentuk yang kamu gunakan dalam lakaran ini. Okey? Okey. Okey, so jelas berkenaan dengan tajuk kita yang tadi. Seterusnya, kamu perlu menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Ini projek kamu yang patutnya kamu buat. So, kamu akan buat jugalah walaupun kamu buat di rumah. So, kamu tetap perlu teruskan. Kamu perlu menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Okey, reka bentuk makanan yang perlu kamu buat. Okey, sekejap. Okay. Ini contoh reka bentuk makanan. Maknanya selepas ini, untuk projek ini, semua orang perlu jadi chef. Okay? Semua orang, semua kamu ni perlu jadi chef. Kamu perlu hasilkan makanan kamu sendiri. Okay? Contoh di sini. Okay? Reka bentuk makanan yang kamu buat ini mampu menarik perhatian pengguna. Kamu perlu mempersembahkan gaya hidup, ekspresi kepada jenama dan juga emosi. Okay, reka bentuk makanan yang kreatif dan efektif adalah hasil kombinasi antara elemen dengan prinsip reka bentuk. Okay. Faktor reka bentuk makanan. Okay, membentuk image atau personality reka bentuk makanan berdasarkan cita rasa seperti budaya, nilai, elegan. Memilih bahan yang sesuai. Memilih warna makanan yang sesuai. Memilih reka bentuk makanan yang tidak melanggar tata susila agama dan kaum. Maknanya dalam kamu punya reka bentuk makanan itu, tak boleh nak kamu nak hina sesuatu agama. Okay? Memilih saiz yang sesuai. Menggunakan peralatan yang sesuai. Maknanya peralatan itu kamu tak terlalu complicated lah. Jangan anggap tak sama. Peralatan di rumah biasanya tidak sama seperti peralatan yang ada di restoran. Biasanya di restoran peralatannya lebih canggih lah. So kamu pandailah buat bajet nak guna bahan apa. Nak menghasilkan makanan itu, ada tak peralatan itu di rumah kamu. Okay? Dan memilih bekas menghidang yang sesuai dengan reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Dan dalam reka bentuk makanan itu perlu ada keseimbangan. Keseimbangan ni macam mana kamu susun. Okay? Macam mana kamu susun. Contohnya nasi apa ni. Nasi ada lauk dia, macam mana susun. Apa nak masuk pula ni. Pangkahon. Kawan, dengar ke kawan? Enggak, cikgu. Dengar tak? Dengar. Oh, cikgu 5 orang saja, cikgu. 6 orang kali dengan kamu. Ayo, saya sampai lah. Tak apalah, kita teruskan. Pagahau nampak ini? Nampak. Tak apa, kita teruskan. Nanti banyak dah kamu tertinggal tadi. Tapi tak apa, saya share semula nanti. Okay, dalam reka bentuk makanan ini perlu ada keseimbangan. Okay, iaitu macam mana kamu susun makanan kamu ini. Dan keseimbangan ini juga dipengaruhi oleh warna, bentuk, saiz, okay, dan juga tekstur. Okay. Kemudian bentuk. Bentuk makanan itu. Okay.
bentuk bulat, bentuk segitiga, bentuk segi empat. Okey, terpulang pada kamu lah. Bentuk iaitu merancang pelbagai bentuk dalam susunan ketinggian juga adalah sebagai satu variasi dalam bentuk makanan. Dia merangkumi semua. Dia punya tinggi pun jangan terlalu tinggi sehingga menyusahkan pengguna untuk bawa. Tekstur. Tekstur ni permukaan. Macam mana permukaan makanan itu nampak. Contohnya roti, kek, okey. Rasa. Rasa kita tak boleh nampak. Tapi kita dapat tahu bila kita makan. Okay? Rasa tidak dapat dilihat tetapi gabungan bahan-bahan akan menghasilkan rasa yang unik dalam mereka bentuk makanan. Okay? Saiz. Perlu seimbang dengan saiz pinggan ataupun bekas pembungkusan kamu. Okay, reka bentuk pembungkusan kamu, reka bentuk pembungkusan makanan. Reka bentuk pembungkusan dapat menarik perhatian pengguna untuk membeli. Keunikan sesuatu reka bentuk pembungkusan akan menimbulkan sifat ingin tahu pengguna tentang isi kandungannya. Okay, dan elemen dan prinsip serta reka bentuk penting untuk menghasilkan reka bentuk pembungkusan yang lebih kreatif. Ini contoh. Okay, reka bentuk makanan. Dia buat apa ni? Mi. Okay, dia buat mi. Makanannya adalah mi. Mi apa? Terpulang lah. Dan ini adalah contoh bagaimana dia punya pembungkusan. Okay. Cuma pembungkusan ini saya rasa belum siap. Sebab tak ada lagi elemen ilustrasi, tak ada tipografi. So nanti kalau kamu buat pembungkusan ni, maknanya kamu kena buatlah gambar dia, dia punya tulisan dia untuk menjadi pembungkusan itu lebih menarik. Okey, menentukan sasaran pasaran dan demografi. Okey, membentuk image atau personality produk berdasarkan cita rasa dan keuntungan. Sasaran konsumer seperti nilai, praktikal, elegan dan canggih. Okay. Ini contoh. Pembungkusan dapat menentukan ciri-ciri penting produk kepada konsumer seperti mengelak memasukkan terlalu banyak informasi dan membuatkan reka bentuk menjadi tidak tersusun. Contoh dalam reka bentuk sandwich ni, okay, dia punya simple je. Okay. Dia punya pembungkusan dia. Satu, dia punya bahannya duduk sinar. Boleh nampak terus dalam. Okay. Ya. Okay. Bahannya duduk sinar maknanya boleh nampak. Cuma dia punya ilustrasinya, apa maklumatnya tak terlalu banyak. Tak terlalu crowded. Simple. So macam inilah contoh yang kamu akan buat nanti. Kamu perlu buat reka bentuk makanan. Apa makanan yang kamu perlu hasilkan. Dan kamu perlu hasilkan juga bekas dia. Bekas pembungkusan. Okay? Ini contoh lagi. Penggunaan warna yang betul dan menarik dapat memberikan kesan kepada pembungkusan makanan. Okay, pemilihan warna yang betul mampu menarik perhatian pengguna dan seterusnya dapat meningkatkan jualan sesuatu produk. Okay. Penggunaan image dapat membawa maksud yang lebih tepat berbanding teks yang panjang lebar. Biasanya orang akan lebih tertarik dengan gambar sahaja. Kamu tak perlu nak buat karangan pada kamu punya pembungkusan makanan. Sebab confirm orang akan lebih tertarik pada gambar berbanding dengan image. Okay, tapi dalam image kamu tu merangkumi semualah. Bila orang tengok image itu, dapat menyatakan maklumat produk kamu, produk makanan yang kamu buat itu. Okay? Bahan pembungkusan yang mesra alam bagi memelihara alam sekitar. Tapi mesti sesuai lah. Contoh ini untuk sandwich. Okay? Untuk sandwich, dia guna kertas yang sesuai lah untuk isi sandwich. Bukan kertas tapi kertas bahan itu mesti mesra alam. Okay? Okay, so untuk tajuk kita hari ini sampai sinilah. Okay, so untuk projek kamu nanti, kamu perlu macam saya dah cakap tadi ya.
Okey, kamu perlu hasilkan yang pertama mesti ada lakaran dulu. Okey, kamu perlu fikir apa makanan yang kamu nak buat. Okey. So, kamu lakarkan. Kamu lakarkan apa makanan yang kamu nak hasilkan itu. Contoh di sini tadi. Okey. Ni, burger. Kamu nak buat burger. So, kamu lakarkan maklumat makanan yang kamu nak buat tadi tu, burger. Dalam lakaran itu mesti ada mengandungi inilah apa bahan yang kamu gunakan. Roti, burger, bawang, daging, kentang, salad, tomato. Dan mesti menyatakan apa elemen, apa prinsip reka bentuk yang ada. Yang pertama, lakaran makanan yang akan kamu buat. Yang kedua, kamu lakarkan pembungkusannya. Ini lakaran makanan. Okay. Yang kedua, kamu lakarkan pembungkusan makanan tersebut. Contoh tadi kamu buat burger. So, makanan kamu burger. So, kamu lakarkan burger yang kamu nak buat itu. Nyatakan maklumat-maklumat yang diperlukan. Kemudian kamu lakarkan bagaimana kamu nak simpan, bagaimana kamu nak bungkus burger tersebut. Okay? Ini contoh. Lakaran pembungkusannya menggunakan kertas luksina, menggunakan kertas keras. Kemudian apa elemen, apa prinsip. Okay? Dah siap lakaran. Step yang seterusnya, kamu perlu hasilkan makanan tersebut. Okay? Untuk menghasilkan makanan ini, saya nak kamu rekod video. Okay? Kamu rekod video bagaimana kamu menghasilkan makanan tersebut. Okay? Dah siap? Kemudian kamu masukkan dalam makanan, dalam reka bentuk makanan yang kamu dah buat tadi. Kemudian kamu masukkan dalam bekas pembungkusan yang kamu sudah buat tadi. Okay? Pembungkusan tadi itu macam yang saya terangkan lah. Contoh kamu boleh menghasilkan kotak macam ni kan. Contoh kamu nak goreng nugget. Malah nak fikir panjang-panjang, kamu just goreng nugget, pan fries, kemudian masuk dalam kotak. So kamu buatlah satu kotak. Kotak kamu tu mengandungi, kamu nyatakan lah, letak gambar ke supaya jadi lebih menarik. Paling senang pun saya ingat kamu boleh buat contohnya burger, sandwich, paling senang, nugget macam ni, fry. Ataupun terpulang kalau nak buat mie ke apa semua. Okay. So, mesti ada makanan, mesti ada pembungkusan makanan itu. Okay. Itu projek yang kamu akan buat nanti. So, saya harap semua faham. Apa-apa masalah boleh tanya saya, boleh WhatsApp saya. Okay. Jadi, kita tamatkan di sinilah untuk sesi kita pada tengah hari ini. Okay, sekian, terima kasih.